Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita bertemu lagi dalam kelas Cikgu Ridwan. Okay, hari ini Cikgu nak berkongsi dengan uh, bab yang kelima dalam silibus sains KSSM tingkatan 1 dalam topik jirim. Kemudian Cikgu akan terangkan dengan subtopik 5.1 iaitu jirim dalam alam lah. So, apa yang kita nak belajar hari ni? Yang pertama, kita nak tahu bahawa semua benda hidup yang wujud di dunia ini mempunyai jirim ataupun merupakan jirim. Dan kita nak buktikan bahawa benda hidup dan benda bukan hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okay, nanti cikgu akan terangkan dalam eksperimen ataupun aktiviti mudah. Dan kita juga nak kelaskan jirim tadi kepada sifat fizikal dan juga sifat kimia. Dan akhir sekali kita cuba kelaskan jirim tadi menggunakan beberapa ciri. So ada 4 ciri lah. Nanti kita akan jumpa dalam slide yang berikutnya. So, kita teruskan. Kalau murid lihat dekat sini, kamu nampak yang ini apa nama ni, bekas air kan? Ni kita nampak bekas air. Okey. Yang ini buah tomato. Ini kita ada bawang. Okey, ni bawang putih. Okey, yang ini pula perahu. Yang ini meja, kerusi. Yang ini bekas alat untuk masak lah. Cikgu tak pasti apa ni. Yang ni ada sayuran. Sayuran. Okey. So, semua yang kamu nampak, yang kamu label ni, yang cikgu label ni, yang kamu teka kat rumah tu, semuanya adalah apa yang kita belajar ni? Jirim. Semuanya adalah jirim. Okey. So, kita nak kaji jirim ni. Okey. Untuk seterusnya, kita nak kaji jirim ni. Kita nak tengok jirim ni apa dia sebenarnya. Jirim sebenarnya kat sini kamu dah nampak. Semua benda hidup. Semua benda hidup. Semua benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey, jisim ni contoh berat. Bukan berat. Contoh, okey tak apa. Contoh berat Ali. Okey, berat Ali sama dengan 600 Newton. Kalau jisim Ali samaan dengan 60 kg. Ni nanti kamu akan faham lah kenapa berat, apa perbezaan berat dengan jisim. Kamu akan belajar nanti mungkin dalam fizik tingkatan 4 kamu akan jumpa apa perbezaan antara jisim dan juga berat. Yang memenuhi ruang ni, contoh kita isi air dalam cawan. So, air memenuhi ruang. Okay. Contoh jirim benda hidup. Yang pertama, manusia. Yang kedua, tumbuhan. Yang ketiga, haiwan lah. Okay. Kalau benda bukan hidup, mungkin yang dekat dengan kita, udara. Apa lagi? Tanah. Batu. Apa lagi yang ada yang kita boleh senaraikan? Ya, air. Air. Okay, ini yang paling penting lah. Kamu boleh bezakan jirim yang kita klasifikasikan sebagai benda hidup dan juga benda bukan hidup, di mana persamaan antara benda hidup dan benda bukan hidup ni adalah kesemuanya mempunyai jisim dan juga bersifat memenuhi ruang. Itu yang paling penting dan ia menyokong kepada definisi apa itu jirim. Okay, dalam aktiviti 5.1 dalam buku teks muka surat 139 ni pula, kita nak buktikan bahawa benda hidup dan benda bukan hidup mempunyai jisim dan juga memenuhi ruang. So, kita ada dekat sini alat ni kita panggil neraca tuas.
kita ada bika untuk mengisi bahan-bahan. Kita ada ni penunjuklah skala. Skala. So apa bahan yang kita ada kat sini, kita akan menimbang sebenarnya. Kita akan menimbang jisim untuk bika, kita akan timbang jisim tanah, air dan seterusnya taugik. Di mana kita tahu bika, kemudian tanah dan air ni merupakan jirim bukan hidup, dan taugik ni merupakan jirim hidup. Jadi kalau kita langkah seterusnya adalah kita timbang dulu jisim bika berapa. Kemudian kita masukkan tanah ke dalam bika dan kita timbang. So kalau kita nak tahu jisim tanah, kita kena tolakkanlah dengan jisim bika tadi. Contoh jisim bika, ni contoh kita tak buat, kita ambil je lah contoh jisim bika, katakan 20 gram. Okey. Jisim bika campur tanah katakanlah 60 gram. Maka jisim tanah, apa yang kita perlu buat, operasi tolak lah. Jawapannya 40 gram. Ini bagaimana kita nak menghitung jisim bagi tanah. Begitu juga jisim untuk air dan juga taugik. So kita tengok data. Cari isi. Okey, adakah tanah benda hidup? Jawapannya tidak. Adakah air benda hidup? Jawapannya tidak. Adakah taugik benda hidup? Jawapannya adalah iyalah. Jisim, contoh. Kita nak menganggap jisim ni, kita kena fahamlah. Tanah dengan air yang mana lebih tumpat? So sudah pasti tanah lah. So kita anggarkan contoh. Katakan tadi yang kita kira 40 gram. Air katakan 35 gram. Dan taugik ni lagi ringan. Katakanlah 15 gram. Adakah ketiga-tiga bahan ini memenuhi ruang? Jawapannya ya. Jawapannya adalah ya. Seterusnya, aktiviti yang kedua, kita nak menguji. Kita nak tunjukkan bahawa udara, adakah ianya mempunyai jisim dan juga memenuhi ruang. So, bahan yang kita ada kat sini, tali, batang rod, 2 biji belon yang ditiup sama besar. Kemudian belon yang merah kita tampalkan dengan pita selofan. So, kita timbang macam ni, kita seimbangkan supaya kedudukan kiri dan ke kanan ni seimbang. Lepas tu, kita cocok belon merah ni dengan jarum pada pita selofan. So, persoalan cikgu adalah kenapa kita guna pita selofan. Okey, so bila kita cocok kat pita selofan ni yang pada belon merah, udara akan keluar secara perlahan-lahan dan belon ni tak akan pecah lah. So, kesannya belon kuning akan bergerak ke bawah, manakala belon merah yang telah kempis tadi akan bergerak ke atas. So, membuktikan bahawa udara mempunyai jisim. Dan kedua-dua belon ni apabila kita penuhkan dengan udara, so belon ni semakin besar, membuktikan bahawa belon juga udara mengisi ataupun memenuhi ruang. So, kita nak belajar pula seterusnya tadi. Kita dah tengok dalam apa yang kita perlu belajar hari ini. Yang seterusnya adalah kita nak tahu sifat fizik jirim dan juga sifat fizik sifat kimia jirim. So, fizik ni adalah fizikal lah, yang kita nampak. Yang kita nampak yang kita boleh pegang, yang kita boleh sentuh. So, sifat fizik adalah kualiti yang dapat dikenalpasti dengan menggunakan 5 deria manusia. 5 deria manusia apa dia? Hidung, telinga, lidah, dan yang terakhir kulit. Kulit. Dan juga boleh kita gunakan alat pengukur. Ni paling mudah lah, iaitu penimbang. Kita kata yang paling dekat dengan kita adalah penimbang ataupun pembaris. Dan alat-alat lain lah yang boleh digunakan sebagai
pengukur. Dan sifat fizik jirim bergantung pada bahan yang diguna pakai atau yang membentuknya. Contoh kat sini sifat air, sifat cecair mempunyai takat didih. Ni takat didih ni sifat fizik dia yang berbeza. Takat didih air ialah 100 darjah Celsius Kemudian gula boleh melarut. Ni boleh larut ni. Sifat fizik di dalam air kopi. Pemegang yang diperbuat daripada bahan penebat haba seperti plastik. Ni penebat haba. Plastik merupakan penebat haba yang baik. Bukanlah yang terbaik tapi antara yang baik. Kemudian periuk diperbuat daripada haba seperti seperti logam ni. Tujuannya kita dah faham lah. Bila kita masak, di mana bahan yang terbuat daripada logam mempunyai muatan haba yang rendah, manakala pemegang yang diperbuat daripada plastik mempunyai muatan haba yang tinggi. Dah pasti apabila pengguna menggunakan periuk ini, dia tak akan rasa panas apabila memegang, tetapi lauk yang kita masak cepat masak sebab merupakan konduktor haba yang baik. Kemudian ais takat lebu bagi ais ialah suhu tetap. Ais berubah menjadi cecair pada tekanan yang tertentu. Contohnya sifat kimia jirim. Sifat kimia ni apa itu kimia, kita boleh kunci perkataan ni, tindak balas. Keyword dia untuk sifat kimia ni adalah merupakan tindak balas. Terhadap apa? Terhadap satu bahan yang berubah menjadi sesuatu bahan yang baru. Sifat kimia ini pula bergantung pada tindak balas yang berlaku terhadap satu bahan lah. Bergantung pada tindak balas, cepat ataupun perlahan lah. So dekat sini kita ada apa? Kita lihat contoh senang. Contoh ni pengaratan. Pengaratan faktor utamanya adalah apabila bahan itu terletak kepada udara dan juga air. Contoh pengaratan. Contoh lain, petrol merupakan jirim yang mudah terbakar. Jadi bahan baru yang terhasil daripada tindak balas kimia mempunyai komposisi kimia yang berbeza daripada bahan asal. Seterusnya kita nak kelaskan jirim tadi kepada beberapa ciri. Ciri yang pertama kita nak tengok kat sini adalah ketempatan. Sebelum tu kita lihat contoh gambar ni. Cawan yang kita isikan dengan minyak dan air. So kita nampak air berada di bawah. So kita kata ianya tumpat. Cikgu labelkan anak panah ke bawah. Minyak ni dia berada di atas. So dianya kurang tumpat. Kurang tumpat, cikgu label dengan anak panah di atas lah. So kita katakan kat sini tumpatan adalah jisim per unit isi padu. Tumpatan, ini formula sebenarnya. Tumpatan jisim bahagi isi padu. Ini formula berkaitan dengan tumpatan. Sebenarnya kita gunakan perkataan yang lebih mudah macam ni. Bahan yang ringan ianya akan terapung, manakala bahan yang berat ianya akan tenggelam. Kita lihat contoh. Gliserol dan air. Kita campurkan, kita dapati gliserol lebih tumpat. Ini anak panah dia lah. Manakala merkuri dengan petrol, merkuri lebih tumpat. Ini adalah dua campuran yang kamu lebih dekat dengan kamu. Pasir dengan air, kamu tahu pasir lebih tumpat. Minyak dan gabus, minyak lebih tumpat lah. Dan kurang tumpat ni semula warna lah. Iaitu air kurang tumpat daripada gliserol. Petrol kurang tumpat daripada merkuri dan air juga kurang tumpat daripada pasir, dan akhir sekali gabus kurang tumpat jika dibandingkan dengan minyak. Untuk ciri yang kedua dan ketiga, iaitu takat didih dan takat lebu. Kita lihat definisi. Takat lebu ni perubahan fizikal, pepejal kepada cecair. Takat didih ni perubahan fizikal, cecair kepada gas. Jadi kita tengok dekat sini. Besi untuk dia lebu 1536.
ais pada 0 darjah Celsius manakala air mendidih pada 100 darjah Celsius. So, bila kita gunakan perkataan ni, lebur saja kita faham. Lebur saja kita faham, dia berubah daripada pepejal menjadi cecair. Kalau kita guna perkataan didih, perubahan fizikal daripada cecair kepada gas. Jadi bawah ni merupakan contoh lain. Untuk air, untuk ianya lebur pada 0 darjah Celsius, tapi untuk didih pada 100 darjah Celsius. Ini kita nampak ni. Ini paling jelas dengan kita lah. Didih ni pada suhu 100 darjah Celsius, air ni akan bertukar kepada wap ataupun kepada gas. Ini paling dekat lah. Contoh yang pertama ni air dekat dengan kita dan kita lebih mudah faham. Alkohol, takat leburnya negatif 117, takat didih 78. Kuprum 1085 darjah Celsius untuk ianya lebur. Untuk dia didih pada lebih tinggi 2562. Manakala oksigen untuk dia lebur pada negatif 218 dan dia didih pada negatif 183. Yang ini sedikit matematik antara dua kuantiti ini, mana lebih sejuk. Yang mana lebih sejuk. Semakin negatif ni semakin sejuk lah. Lagi besar nilainya semakin sejuk. Okey. Dan ciri yang terakhir, kita tengok keterlarutan. Okey, apa dia? Keterlarutan ialah bahan yang melarut. Bahan yang boleh larut di dalam pelarut untuk membentuk larutan. Ini definisi dia. Okey. Contoh dekat sini, kita ada garam. Ketumpatan berbanding dengan air, garam lebih tumpat. Adakah ianya larut? Jawapannya adalah ya. Ranting kayu dengan air, ranting kayu lebih tumpat. Simbol salah. Lebih tumpat ke bawah sebab dia berada di bawah. Garam lebih tumpat daripada air, ranting lebih tumpat daripada air. Minyak masak dengan air, minyak masak kuranglah, so dia berada di atas. Dari segi ketelarutan, ranting kayu dia tak larut, minyak pun tak larut. Gabus lebih ringan, so dia duduk di atas. Adakah dia larut? Jawapannya tidak. Guli kaca, dia berada di bawah, maksudnya lebih tumpat. Ketelarutan, tak larut. Pasir, lebih tumpat. Adakah larut? Jawapannya tidak. Gula pasir juga lebih tumpat. Adakah ianya larut? Ya. Dia akan membentuk larutan lah. Sebut koko. Ianya lebih tumpat. Adakah ianya larut? Jawapannya ya. Membentuk larutan koko lah. Jadi apa yang kita nampak sini, oleh sebab bahan yang berbeza mempunyai kebolehan melarut yang berbeza, jirim juga boleh kita klasifikasikan menggunakan ketelarutan. Jadi sekian saja pada hari ini. Tercapailah objektif kita. Yang pertama, kita tahu semua benda hidup adalah mempunyai jirim. Kemudian kita dah belajar dekat sini contoh-contoh jisim yang jisim untuk benda hidup dan benda bukan hidup. Kemudian kita telah boleh klasifikasikan jirim berdasarkan kuantiti fizik dan juga sifat kimia. Dan akhir sekali kita telah kelaskan jirim kepada 4 yang utama, iaitu ketumpatan. Kemudian kita ada takat didih dan takat lebur. Dan yang terakhir sekali adalah ketelarutan. Sekian sahaja. Terima kasih.